Okey, hari ni siapa tahu kita nak belajar apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu, tak apa. Hari ni cikgu akan ajar korang pasal seorang tokoh ni. Nama dia George Wilhelm Friedrich Hegel. Okey, cikgu akan bagi tahu sedikit dah pasal dia. Okey, nama full dia tadi sebagai macam cikgu cakap, nama full dia George Wilhelm Friedrich Hegel. Tapi beliau ni dikenali sebagai Hegel saja. Beliau dilahirkan pada 27 Ogos 1770. Namun beliau telah meninggal dunia pada 14 November 1831 pada umur 61 tahun. Okey, sekarang cikgu nak sambung pada bahagian sejarah. Sejarah Hegel lah. George Wilhelm Friedrich Hegel atau dikenali sebagai Hegel merupakan seorang guru falsafah yang lahir di Jerman. Okey, pada waktu kecil Hegel ni dia berbeza dengan rakan dia yang lain. Hegel banyak menghabiskan banyak waktu dengan membaca literatur, esei falsafah dan tulisan lain-lain lah. Pada waktu kecil dia juga, Hegel ni ada satu hobi, iaitu hobi membaca, sehingga dia tak hairan lah kalau Hegel ni menjadi family Hegel ni, dia tak hairan kalau Hegel ni dia menjadi seorang anak yang aktif. Okey, Hegel ni dia lagi satu, dia dilahirkan dari keluarga yang menengah ke atas yang mampan lah. Ayah Hegel dia merupakan seorang pegawai negeri. Ayah Hegel ni dia seorang pegawai dari negeri pemerintahan. Manakala ibu Hegel pula merupakan ibu yang aktif dan progresif bagi mendidik anak-anaknya. Okey. Satu lagi fakta pasal Hegel ni, dia sempat menempuh pendidikan sekolah teologi pada tahun 1788 di Universiti Tübingen. Hegel dia merupakan seorang mahasiswa yang aktif yang menghasilkan banyak karya ketika duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, maafkan cikgu. Teologi merupakan salah satu ilmu yang Hegel geluti sejak usianya pada tahun sekitar 18 tahun. Okey, faham tak setakat ni apa yang cikgu ajar? Faham. Okey, cikgu teruskan ya. Okay. Dalam biografi Hegel ni, dia dikenali sebagai ahli falsafah yang menggunakan metod dialek sebagai metod falsafah. Pada tahun 1799, Hegel pernah bekerja di Jena pada masa gerakan romantik yang mengalami pertumbuhan paling besar. Okey, Hegel waktu di Jena, dia berprofesional sebagai asisten profesor di Heidelberg. Setelah menjadi asisten, beliau sempat diangkat sebagai profesor di Berlin pada tahun 1818. Di Berlin. Iya, betul. Okey. Satu lagi cikgu nak bagi tahu pasal George ni, beliau ada pendapat sendirilah. Kenapa ni Absalina? Kenapa? Awak ada masalah ke? Ke awak ada gangguan sedikit? Johan ganggu saya. Johan, jangan ganggu dia, okey? Ganggu? Okey, nanti ada yang berdiri kat luar. Okey. Absalina cikgu. Dia yang pasal orang. Ya, cikgu nak mengajar sekarang. Cikgu nak mengajar sekarang. Okey. Okey, pendapat George ni, dia ada satu pendapat terhadap estetik. Okey, estetik adalah sebahagian daripada ilmu falsafah yang luas. Konsep estetik wujud daripada rancaknya perbincangan tentang teori keindahan dan teori seni yang merupakan tajuk kembar dalam sejarah pemikiran manusia. Satu lagi, Hegel ni dia berpendapat bahawa estesis ataupun estetika sebagai kepekaan kepada hal yang berkaitan dengan keindahan yang dikaitkan dengan pemikiran dari Tuhan. Baiklah, bahagian seterusnya cikgu akan mengajar pasal beberapa buah karya lah yang telah dituliskan oleh Hegel. Semua penat dah ke?
Pernah cikgu. Benar. Okey, ngantuk. sikit lagi cikgu nak ajar. Okey, sikit lagi. Sabar ya, Absolina. Okey. Hegel ni, beliau telah menulis beberapa buah buku yang bertajuk The Phenomenology of Spirit. Yang tu satu. Yang kedua adalah The Science of Logic. Yang ketiga adalah Element of the Philosophy of Right. Okey. Namun, hasil karya yang beliau hasilkan ni amat merunsingkan dan sukar untuk difaham apabila ia sepatutnya jelas dan ringkas. Okey. Sampai di situ saja apa yang cikgu nak sampaikan, yang cikgu nak ajarkan kepada murid-murid hari ini. Apa kata kita sambung kelas esok hari pula. Dengar, loceng pun dah berbunyi. Okey, terima kasih semua murid-murid. Sama. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sehat semua? Sehat. Kenal tak siapa saya? Kenal. Cikgu paling cantik, saya lah tu. Okey. Hari ni kelas estetik, Cikgu Fahana korang sakit. So saya akan gantikan. Saya dapat information korang belajar pasal tokoh, iaitu George Wilhelm Friedrich Hegel. Okey. Saya tak adalah pandai sangat bab estetik ni. So saya akan ajar ya. Okey. Korang belajar dekat mana sampai bahagian mana semalam? Kita orang belajar pasal tak ingat lah cikgu. Apalah. Baru je belajar semalam. Okey. Lupa. Hari ni Cikgu Fahana cakap saya kena ajar pasal falsafah dengan sumbangan. Lepas tu ada contoh lah sikit. Macam tu. Saya cuba ya. Okey. Untuk falsafah Hegel ni dikenali di atas semua untuk memperkenalkan sejarah ke dalam falsafah. Kerana itu, wacana falsafah bermula dari tidak sah, dari enteleksi di mana untuk menyampaikan makna kebenaran tanpa bergantung kepada rujuk acara sosial. Faham ke tak? Faham Faham. sikit-sikit cikgu. Saya tahu korang tak faham. Bagi kebebasan, Hegel percaya bahawa kebebasan sahih harus bermula dari kerangka yang sangat spesifik, iaitu negara sendiri. Ia adalah dari senario ini di mana orang itu sendiri dapat merasa terpenuhi, memperoleh sebaliknya rasa maruah yang sahih. Maksud saya, manusia memerlukan rangka kerja undang-undang yang menyerah, malah dalam skema Hegelian ini ialah melalui agama Kristian bahawa orang itu dapat memperoleh kebebasan yang sahih. Seperti yang kita boleh katakan, idea-idea ini kemudian menandakan arus-arus lain dengan cara berbeza. Okey, korang catat tak ni? Catat cikgu. Banyak ke tak catat? Sikit-sikit je cikgu. Catat point je. Okey cikgu. Biar korang faham. Okey. Bagi estetika pula, Hegel membuat perbezaan yang menarik antara kecantikan semula jadi dan seni yang indah. Bagi Hegel, membuat perbezaan yang menarik antara kecantikan semula jadi dan seni yang indah. Yang pertama, ia merujuk kepada yang paling indah kerana ia adalah sahih. Ia bebas dan mewakili semangat semula jadi. Yang kedua, keindahan artistik adalah apa yang menciptakan semangat sendiri dan apa yang memperolehkan kita menjadi penyelidikan estetika untuk memperoleh pengetahuan. Okey, faham semua? Faham. Bagi sumbangan pula. Okey, sumbangan ni awak main apa dengan Johan kat sebelah tu? Johan ni. Okey. George Wilhelm Friedrich Hegel, dia ni dianggap sebagai salah seorang tokoh terpenting. Nak tahu tak kenapa? Kenapa? Sebab
dalam sejarah dia selalu menyampaikan sesuatu yang penting tentang sejarah lah, falsafah sejarah. Dia terkenal dengan idea-ideanya tentang proses dialektik yang dia percaya sebagai penggerak di sebalik sejarah manusia. Salah satu sumbangan Hegel adalah idenya membawa sejarah adalah proses konflik dan penyelesaian. Beliau percaya bahawa idea budaya dan masyarakat yang berbeza menjadi konflik antara satu sama lain. Faham tak? Faham? Faham, okey. Dan konflik ini membawa kepada kemajuan dan kemunculan. Faham ke tak? Faham, cikgu. Okey. Satu lagi sumbangan penting Hegel ialah membawa sejarah mengikuti perkembangan logik. Dia percaya bahawa sejarah bukan hanya satu siri peristiwa rawa, tetapi ada susunan yang rasional. Untuk beliau percaya bahawa sejarah sedang bergerak ke arah matlamat akhir yang dipanggil semangat mutlak. Semangat tak semua? Semangat! Okey. Idea Hegel tentang peranan negara dan hubungan antara individu dan masyarakat juga berpengaruh. Beliau juga percaya bahawa negara adalah bahagian penting dalam proses dialektik dan ia memainkan peranan penting dalam membentuk sejarah manusia. Beliau juga percaya bahawa individu itu adalah sebahagian daripada negeri dan individu itu adalah sebahagian daripada negara. Dan bahawa negara bertanggungjawab untuk melindungi hak dan kesejahteraan rakyatnya. Okey, secara keseluruhannya, sumbangan Hegel kepada falsafah sejarah sangat berpengaruh dan idea-ideanya terus dikaji dan dibahas oleh ahli falsafah dan ahli sejarah hari ini. Okey, itu untuk sumbangan. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Semoga korang semua semangat untuk terus belajar ya. Okey, cikgu. Okey. Absarina, jangan nakal-nakal, okey? Tak. Belajar biar berjaya, okey? Okey. Okey, bagus. Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Jangan rindu-rindu saya tau. Okey, cikgu. Jangan rindu-rindu saya tau. Nanti saya akan cuba untuk masuk ke dalam kelas korang lagi lah. Dan gantikan Cikgu Farhana, okey? Okey. Okey, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih.